Okay, Assalamualaikum. Okay, malam-malam ni saya nak kongsi sikit lah tips ya. Tips kalau korang ada masalah kulit muka, macam masalah kulit jerawat ke ya? Jerawat pula yang jenis berulang-ulang. Dia bukan naik masa period je, dia sentiasa ada. Lepas tu macam saya ni tengok ni jerawat ni. Ini sebab period ni, lepas tu naik. Yang ni yang naik beberapa hari lepas tapi dah kecut. Kecut lepas pakai apa? Lepas pakai booster. Okay. Jadi kalau kita pakai booster ni, jerawat tu dia, yang ni baru naik ni, jerawat tu dia tak berparut sangat. Tak adalah seksa sangat nak hilang parut tu. Okey, sebenarnya malam ni saya nak kongsi, cukup ke pakai sabun je untuk atasi masalah kulit muka. Okay, kalau kita ni jenis yang jerawat berulang, jeragat, parut macam berbulan-bulan, ada tu macam bertahun-tahun masalah kulit muka dia. Lepas tu masalah kulit, dah ada jerawat, lepas tu jeragat, parut, lepas tu masalah kusam pula. Okey, dia cukup ke sebenarnya pakai sabun je nak atasi semua masalah kulit muka tu. Okey, berdasarkan pengalaman saya lah. Okay, biasanya saya tak bagi customer pakai sabun je. Sebab satu, saya tak confident nak bagi customer pakai sabun je ya, sebab saya sendiri pun tak pakai sabun je. Kalau saya pun, saya tak ada masalah kulit muka sangat, tapi saya tak pakai sabun je. Saya mesti pakai sekurang-kurangnya, kalau lepas sabun pakai booster ataupun pakai pelembap. Kalau pelembap ataupun krim malam sebelum nak tidur kan. Kalau siang hari tu wajib lah lepas pakai booster pakai sunblock pula. Itu biasalah skincare, orang kata kita nak jaga kulit kan. Tapi kalau kita ni masalah kulit muka dah teruk, kalau nak, lepas tu nak pakai sabun je, macam agak mustahil lah. Agak mustahil untuk nak atasi masalah kulit muka dengan sabun je. Okay, saya bagi 3 sebab kenapa ya. Sebab pertama, sabun ni kita nak cuci muka. Jadi kita nak cuci muka sabun, kita bersihkan muka, kita nak buang sunblock lah, kita nak buang makeup lah, apa-apa je lah, kita rasa nak bersihkan muka kan. Lepas tu dia bukan setakat dibuang kotoran, dibuang sel-sel kulit mati. Okay, tapi benda sabun ni, lepas kita guna, kita nak buang buih apa semua sabun tu, mesti kita bilas kan. Ke ada kita guna sabun tu tak bilas? Mesti kita bilas kan. Jadi sabun tu, dia macam mana hebat sekalipun bahan dalam sabun tu, lepas kita guna kita bilas. Cuba fikir balik, kita bilas. Jadi bahan tu dia tak serap masuk dalam kulit. Kita gosok-gosok, kita buang-buang, memanglah dia ada hinggap kat kulit kejap kan, tapi dia tak masuk sangat dalam kulit. Setakat nak buang sel kulit mati ke, setakat kita nak rasa kita tak buang minyak atas kulit ni ke, itu memang berkesan lah. Cuma kalau kita nak bagi buang, kita nak buang jeragat, kita nak buang parut, kita nak mencerah, dia ambil masa. Sebab benda lepas kita guna, kita bilas. Berbeza dengan kita pakai toner ke, booster ke, krim malam ke, kita pakai, kita tak bilas kan. Jadi kita biar masuk dalam kulit. Sebab tu pakai sabun je memang tak cukup kan nak atasi masalah kulit. Sebab pertama, sebab lepas guna kita bilas. Tak ada lagi yang saya dengar orang pakai sabun dia tak bilas muka. Tak ada lagi ya, sebab dia kena bilas. Kalau tak, muka tu jadi kering lah kalau kita tak bilas kan. Kita rasa kering lah, rasa macam nak gelupas lah muka. Itu sebab pertama. Sebab yang kedua, tadi saya ada catat sikit lah, takut tertinggal. Okey, sebab kedua, okey, sabun dia bersihkan muka kan. Okey, jadi ada setengah customer saya dia bagi tahu, okey, kenapa lepas guna rasa macam kering sikit. Macam lain slow sikit. Okey, kenapa lepas bersihkan muka dengan
lain kat situ. Aku tersekat-tersekat. Okay, kenapa lepas bersihkan muka, okay, kita rasa kulit kita sedikit kering. Itu perkara biasa sebenarnya. Perkara biasa. Ada orang lepas je guna kulit rasa lembap. Ada orang lepas guna kulit rasa kering. Itu benda normal. Cuma kita tak nak lepas kering tu kita tak pakai apa-apa. Lepas cuci muka kita tak pakai apa-apa. Sepatutnya lepas kita cuci dengan sabun, ada step kedua pula kan. Lepas pakai sabun, lepas cuci pakai toner ataupun serum. Kalau untuk produk Eucerin, lepas cuci muka pakai booster. Kejap korang. Okay, pakai booster. Okay, booster ni diganti toner lah. Ganti toner. Dia macam toner dan juga serum. Gabungan lah. Gabungan dua jenis toner dengan serum. Sebab lepas kita cuci muka, di pori-pori muka kita ni dia terbuka sikit. Lepas tu buang sakit mati, dia terbuka sikit. Jadi nak kecilkan balik, kita kena pakai booster. Nak bagi lembap balik kulit tu, kena pakai booster. Kita lepas pakai booster, pakailah step seterusnya. Itu baru betul kalau kita nak atasi masalah kulit muka kita. Bukan pakai sabun je. Okay, ni ada yang bagi tahu pakai sabun ke kering kulit lah. Sebab kita tak ikut step yang betul. Lepas cuci muka sepatutnya pakai toner ke serum, krim malam ke pelembap. Tak kisahlah. Okay, sebab kedua, dan pun tak cukup saya pakai sabun. Tadi saya bagi tahu sebab pertama, saya bagi tahu 3 sebab tak cukup pakai sabun saja nak atasi masalah kulit muka. Sebab lepas kita guna sabun, sebab pertama, lepas kita guna sabun, kita bilas. Dia kurang berkesan. Sebab yang kedua, okay, sabun dia boleh bersihkan muka, tapi dalam setiap keadaan kita nak seimbangkan balik pH kulit tu. Kita nak seimbangkan balik supaya kulit tu tak kering, supaya kulit tu tak berminyak. Jadi kulit tu dia seimbang lah. Dia lembap, dalam masa yang sama dia tak berminyak. Jadi kena pakai step yang seterusnya lepas pakai sabun. Okay, barulah masalah kulit muka tu cepat hilang. Okay, jadi saya dah bagi tahu 2 sebab. Jadi sebab yang ketiga, ada setengah sabun. Kalau kita tengok tu orang jual sabun, kita tengok testimoni sabun kan, sebelum dengan selepas. Selepas tu kulit putih berkilat. Pakai sabun je tau, kulit putih berkilat. Yang ni korang jangan tertipu. Okay, pakai sabun je kulit putih berkilat. Macam pergi ambil sabun yang buang daki tu. Yang buang daki kat tubuh badan tu. Kita pakai kat muka. Itu jadi putih berkilat. Okay, sabun macam tu sebenarnya bahaya. Okay, bahaya. Tak elok sabun macam tu semua. Memang kita rasa macam syoknya lepas cuci tu, wow, terus putih berkilat muka kan. Kata macam kulit gelas skin. Kulit macam cermin berkilat macam tu. Bayangkan guna sabun je boleh kulit putih berkilat macam tu. Korang jangan tertipu yang tu. Sebab biasanya sabun macam tu dia untuk sabun badan. Dia untuk sabun badan, bahan dia sangat kuat. Bahan bila kita pakai sabun yang dekat yang pakai untuk body ni, kita pakai dekat muka, bahan tu dia kuat lah, dia kuat menghakis. Kita tak nak lah benda yang sabun pakai dekat badan ni, kita pakai dekat muka. Mana boleh. Kalau sabun muka lah. Kenapa kita nak pakai yang dekat sapu yang boleh scrub badan ni, kita nak sapu kat muka? Sebab kulit muka kita ni lagi nipis daripada kulit badan. Jadi korang jangan tertipu. Kalau pakai sabun saja pun putih berkilat. Korang tengoklah kalau korang pakai sabun tu memang putih berkilat, tapi dalam masa dia ada kesan-kesan sampingan dia lah. Dia akan jadi nipis. Lepas tu naik jeragat lah. Bukan setakat naik jeragat, naik jerawat lah. Sebab kulit dah nipis kan. Nipis tu macam-macam lah boleh jadi. Okay, itu sebab yang ketiga. Sabun ni dia setakat bersihkan kulit muka. Okay,
Dia boleh, bukan saya kata sabun muka ni dia tak boleh hilangkan jerawat, dia tak boleh hilangkan parut, dia tak boleh mencerah. Saya tak kata macam tu. Cuma dia lambat sikit. Sebab tu kena pakai boost, kena pakai produk-produk untuk melembab pula, produk-produk kena pakai step seterusnya lah, supaya lebih cepat atasi masalah kulit muka tu daripada kita bergantung guna sabun sahaja. Kecuali kalau kita pergi pakai sabun yang ada bahan kimia bahaya, memang cepatlah jadi, memang cepatlah putih berkilat. Tapi orang kena hati-hati, kesan sampingan ni orang akan boleh rasa selepas beberapa bulan pakai. Okey, itu sebab ketiga lah, sebab sabun tu sebab ketiga, sabun yang ada yang bebas bahan kimia bahaya, dia tak boleh buat macam sabun yang ada bahan beracun ni lah. Sabun yang ada bahan beracun memang putih berkilat lepas guna. Dia tak sama ya. Sebab yang saya sharekan tips ni untuk produk yang bebas bahan kimia bahaya. Okey. Kalau sabun yang ada bahan kimia bahaya bukan seperti tips yang saya bagi tahu ni lah. Yang saya bagi tahu ni untuk sabun yang bebas bahan kimia bahaya, macam sabun produk Eucerin. Kalau sabun yang ada bahan kimia bahaya, memang kalau guna sabun bahan kimia bahaya ni memang cukup pakai sabun je untuk atasi masalah kulit muka. Tapi korang kena tanggung lah kesan sampingan dia tu. Berhenti pakai, lama-lama pakai jadi naik jeragat lah, naik jerawat lah. Okay. Rasanya saya dah kongsi lah semua tu. InsyaAllah saya kongsikan pula tips-tips lain untuk lain kali ya. Jadi malam ni saya dah bagi tahu 3 sebab tak cukup pakai sabun sahaja untuk batasi masalah kulit muka. Sebab pertama, lepas kita guna sabun kita bilas. Sebab kedua, sabun dia bersihkan muka, jadi selepas kita guna pH kulit tu dia tak seimbang sikit. Jadi kita kena pakai step yang seterusnya untuk seimbangkan balik pH kulit. Sebab yang ketiga, sabun yang tak ada bahan kimia bahaya, lepas kita guna dia tak ada kesan putih berkilat terus. Okey, kecuali kalau sabun tu ada bahan kimia bahaya. Okey, itu saja saya nak kongsikan malam ni. Terima kasih pada yang menonton.